Otherwise known as Sultan's fish. Fi Ziralul Quran karya Syahid Said Kutub, terjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah merahmati dan memberkati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 268 hingga 269 antara janji Allah dengan janji syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Dan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan limpah kurnia darinya, dan Allah itu maha luas pengurniaannya dan maha mengetahui. Ayat 268. Allah mengurniakan hikmat pada sesiapa yang dikehendakinya, dan siapa yang dikurniakan hikmat, maka sesungguhnya ia telah dikurniakan kebajikan yang banyak. Dan tiada yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. 269. Maksudnya syaitan itu menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Kerana itu ia merangsangkan di dalam hati kamu perasaan tamak haloba dan keinginan berebut-rebut harta dunia. Syaitan itu menyuruh kamu melakukan fasya, iaitu tiap-tiap perbuatan jahat yang melampaui batas. Walaupun kata-kata itu kebanyakan dipakai kepada jenis-jenis kejahatan yang tertentu sahaja, ia meliputi segala jenis kejahatan. Takut kepada kemiskinan itulah yang mendorong orang-orang Arab di zaman Zahiliyah menanam anak-anak perempuan mereka, dan ini adalah suatu kejahatan. Tamak mengumpulkan harta kekayaan itulah yang mendorong setengah-setengah mereka makan riba, dan ini adalah suatu kejahatan. Tetapi takut kepada kemiskinan dengan sebab infak kerana ayat jalan Allah itu sendiri merupakan suatu kejahatan juga. Ketika syaitan sibuk menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan, maka Allah menjanjikan kamu dengan keampunan dan limpah kurnia. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan limpah kurnia darinya. Sini mendahului keampunan dan dikemudiankan limpah kurnia, kerana limpah kurnia itu merupakan nikmat tambahan kepada keampunan, dan ia juga merangkumi pemberian rezeki di bumi ini sebagai batasan terhadap pengorbanan kerana jalan Allah dan kerana infak. Dan Allah itu maha luas pengurniaannya dan maha mengetahui. Ayat 268. Ya, ini Allah memberi pengurniaannya yang luas dan mengetahui segala apa yang dibisikkan di dalam dada dan segala yang terlintas dalam hati nurani. Dan Allah tidak hanya memberi harta sahaja dan tidak juga memberi keampunan sahaja, malah ia memberi pula hikmah, iaitu kebijaksanaan mencari jalan saksama dan sederhana, memahami sebab musabab dan matlamat-matlamat, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar dengan penuh hikmah, dengan hati-hati dan mengerti. Allah mengurniakan hikmat pada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang dikurniakan hikmat, maka sesungguhnya ia telah dikurniakan kebajikan yang banyak. Dan ini ia dikurniakan sikap yang saksama dan sederhana. Oleh sebab itu, ia tidak melakukan kejahatan dan tidak melampaui batas. Ia dikurniakan kebolehan memahami sebab musabab dan matlamat-matlamat. Oleh sebab itu, ia tidak sesat dengan menilaikan sesuatu irusan. Ia juga dikurniakan mata hati yang terang yang dapat menunjukkan kepada harakat-harakat dan amalan-amalan yang baik dan betul. Itulah berbagai-bagai kebajikan yang beraneka warna.
dan tiada yang mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang berakal. 269. Ya, ini orang yang berakal itulah yang mengambil pelajaran. Oleh kerana itu, ia selalu ingat dan tidak lupa. Ia selalu sedar dan tidak lalai. Ia selalu mengambil iktibar dan oleh kerana itu ia tidak tersesat jalan. Inilah fungsi akal. Fungsi utamanya ialah mengingati pernyataan-pernyataan yang membawa hidayah dan bukti-buktinya serta mengambil manfaat darinya dan tidak lagi hidup dengan keadaan lalai dan cuai. Hikmat ini dikurniakan Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara para hamba-Nya. Ia diikatkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dasar pokok dalam kefahaman Islam, iaitu dasar mengembalikan segala sesuatu kepada kehendak Allah yang bebas, dan dalam waktu yang sama Al-Quran yang menetapkan satu hakikat yang lain, iaitu sesiapa yang berkehendak pada hidayah dan berjuang untuk mendapatkannya, maka Allah tidak akan mengharamkan hidayah darinya. Malah dia akan menolongnya untuk mencapaikannya. Dan orang-orang yang berjuang untuk mendapat keridaan kami tetap menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah tetap bersama-sama para muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Oleh itu, setiap orang yang menuju pada hidayah Allah hendaklah yakin bahawa Mashiach Allah akan mengurniakan hidayah dan hikmat padanya dan akan menganugerahkannya kebajikan yang banyak. Di sana ada lagi satu hakikat yang kami ingin perkatakan sebelum meninggalkan perhentian ini, iaitu pada firman-Nya. Syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepada kamu dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kamu keampunan dan limpah kurnia-Nya darinya. Dan Allah itu maha luas pengurniaannya dan maha mengetahui. Ayat 268. Allah mengurniakan hikmah pada sesiapa yang dikehendakinya. Ayat 269. Di hadapan manusia hanya ada dua jalan sahaja. Tiada jalan yang ketiga, iaitu jalan Allah dan jalan syaitan. Di hadapan manusia hanya ada dua jalan sahaja. Tiada jalan yang ketiga, iaitu jalan Allah dan jalan syaitan. Di hadapan manusia hanya ada dua jalan sahaja. Tiada jalan yang ketiga, iaitu jalan Allah dan jalan syaitan. Sama ada dia mendengar janji Allah atau mendengar janji syaitan. Dan sesiapa yang tidak berjalan di jalan Allah dan mendengar janji Allah, itu bererti ia berjalan di jalan syaitan dan mengikut bisikannya. Di sana tiada sistem hidup yang lain melainkan hanya satu sistem hidup saja, iaitu sistem hidup yang benar yang diatur oleh Allah. Dan selain dari sistem itu, ialah sistem untuk syaitan dan dari syaitan belaka. Hakikat ini dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim berulang-ulang kali dan ditegaskannya dengan segala macam penegasan supaya tidak ada sebarang alasan bagi siapa yang hendak menyeleweng dari sistem Allah, kemudian mendakwa mengikut jalan hidayah dan jalan yang betul dengan apa-apa perkara sekalipun. Di sana tidak ada sebarang kekeliruan dan kesamaran lagi, sama ada mengikut Allah atau mengikut syaitan, sama ada mengikut sistem Allah atau mengikut sistem syaitan, sama ada mengikut jalan Allah atau mengikut jalan syaitan. Setiap orang boleh memilih dengan bebas, supaya yang binasa dengan pengertian yang jelas, dan yang hidup dengan pengertian yang jelas. Surah Al-Anfal ayat 42. Tidak ada apa-apa kekeliruan dan kesamaran lagi, sama ada hidayah atau kesesatan.
Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, dan tiada selepas kebenaran melainkan kesesatan. Selepas itu kita kembali semula kepada perbicaraan sedekah bersama rangkaian ayat-ayat yang berikut, iaitu Allah mengetahui segala apa yang diinfakkan oleh seseorang sama ada berupa sedekah atau nazar, sama ada secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Dan berdasarkan ilmunya, inilah Allah membalas setiap perbuatan dan niat di sebaliknya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.